أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita memperbanyakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat diberi peluang lagi untuk meneruskan ibadah kita. Malam ini kita dapat berkumpul dalam Masjid Sayyidina Abu Bakar, juga dan pendengar yang bersama dengan kita dalam Facebook Live Pusat Islam. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam ini dirahmati, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali kuliah tafsir kita. Pada minggu lepas kita telah sampai pada ayat ke-35 daripada surah Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Yang bermaksud, dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu syurga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana sahaja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari syurga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu lepas kita dah bicarakan tentang bagaimana Allah SWT telah memuji para malaikat dan juga satu kelompok yang bersama dengan para malaikat, iaitu iblis, untuk tunduk sujud kepada Adam AS sebagai perintah untuk memuliakan Nabi Adam AS. Dan para malaikat semuanya bersujud kepada Nabi Adam AS, melainkan iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, kerana ada penyakit sombong, takabur, enggan yang ada, maka dia telah digelar orang kafir, iaitu iblis. Lalu Allah SWT
dalam ayat ini Allah nak beritahu setelah berlakunya ritual untuk sujud kepada Adam AS, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam dan pasangannya Hawa, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kamu bersama istrimu di dalam syurga. Perkataan uskun bermaksud tinggal dalam keadaan tinggal sekejap, iaitu sementara. Setelah itu dia beri kalimah sakana, kita sebut sakinah, tenang, tenteram. Ada kalanya kita tenang, ada kalanya kita tak tenang. Ketenangan disebut sebagai sakana, ini membawa maksud ketenangan ataupun ketetapan yang tidak selama-lamanya. Itu penggunaan uskun, ataupun kita dalam bahasa Arab disebut kalau tempat tinggal dengan maskan. Kalau sekediaman dia bagi maskan at-talaba, kalau sekediaman para pelajar. Tandanya bila disebut maskan, maknanya kediaman yang sementara. Jadi kata adik-adik semua duduk pada kediaman bukanlah selama-lamanya, nanti akan bergraduasi kan. Akan nak duduk lama-lama nak pindah kan. Jadi kita akan akhirnya akan combo kan, dapat sijil dan sebagainya. Jadi ini ada tempat sementara. Jadi Allah Ta'ala menggunakan perkataan uskun menuju tinggal, membawa maksud tinggal sementara sekejap. Ini juga menafikan dakwaan yang sebelum ini disebut orang Yahudi dan Nasara mengatakan kita semuanya duduk kat bumi ni semua salah Nabi Adam. Sebab dia buat silap, habis kita kena duduk dunia. Kalau tidak, kalau dia tak buat silap, kita sampai sekarang masuk syurga. Tidak. Dia adalah asbab saja, sebab yang berlaku yang menyebabkan Allah Ta'ala menempatkan Nabi Adam dan Hawa di dunia. Tapi sememangnya Allah Ta'ala nak sediakan tempat tinggal yang lebih lama di dunia. Adapun di syurga hanya sementara saja. Sebab Allah Ta'ala menggunakan perkataan uskun. Dan di dunia pun bukan kekal pun. Lepas kita sebut maskan, tempat tinggal yang sementara. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah makanan yang banyak lagi baik di syurga ni, di mana saja yang kamu suka. Semakan makanan syurga ni sangat sedap ya tuan-tuan. Jadi ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at kadna biasa. Mata tak pernah tengok, ada kalanya kita tengok nikmat tu macam mana kita sebut dalam surah Al-Baqarah ayat lebih kurang dalam ayat 20 lebih gitu, yang mengatakan hari syurga ni bila masuk syurga, bila diberikan makanan-makanan syurga, dia kata apa? Ini adalah makanan yang kami pernah dapat dulu. Ya. Untuk menimbulkan rasa asyik bagi kita. Sebuah buah dalam syurga tu Allah gambarkan memang kita kenal buah yang kita suka, tapi rasa dia jauh lebih hebat daripada buah syurga. Sebab untuk menimbulkan keasyikan kita makan. Jadi kalau kita tengok ada buah bentuk kita tak kenal, kita pun takut nak makan. Memang syurga pun kita akan kena makan, tapi kita tidak akan menimbulkan kerinduan ataupun kegairahan untuk menikmati makanan itu. Jadi Allah jadikan makanan buah-buahan tu nampak macam mana di dunia dulu, tapi rasanya la
khatari ala qaul al-bashar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia rasanya begitu. Jadi katakan kalau kita suka buah apa, buah durian, musangking dia kata paling sedap kan, musangking ataupun udang merah kan. Dekat sana pun ada juga. Kalau kita minat dia ada, tapi rasanya lebih enak, lebih sedap lagi daripada rasa di dunia. Sehingga kita lupa rasa-rasa di dunia dah. Itulah kenikmatan dalam syurga, yang mana kenikmatan itu sifatnya kekal abadi. Tidak ada orang yang masuk syurga sementara lagi. Apabila orang yang telah masuk syurga, dia tidak akan keluar dari syurga selama-lamanya. Tapi kalau orang yang masuk ke dalam neraka, ada yang kekal, ada yang sementara, ada yang akhirnya masuk ke dalam syurga. Itu orang Muslim yang fasik. Tapi kita minta jauh. Mungkin ada orang kata orang Islam ni walaupun fasik asalkan masuk syurga, jadi relax-relax lah kan, penting masuk syurga juga. Sebenarnya kalau kita bayangkan siksa dan azab dalam neraka Jahannam itu, kita tak sanggup untuk memasukinya walaupun satu detik. Bukan kata nak kena api itu, bahangnya pun kita tidak tahan. Yang bahang api di dunia ni pun kita tidak tahan, kan? Jadi ayat ini sebut wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Makan apa saja, semua buah dalam syurga tu terlalu banyak. Pakaian-pakaian dia pun indah. Ada riwayat mengatakan pakaian-pakaian ahli syurga ni di dalam kelopak-kelopak daun yang besar, sehingga bila dibuka daun itu akan tersingkap pakaian-pakaian yang indah. Setiap daripada kita boleh pakai apa saja yang kita suka. Dan di syurga itu ada pasar, ada shopping mall. Disebut bagaimana orang-orang disebut antara lelaki, ahli syurga akan bertegur sapa sesama orang-orang beriman. Dia akan saling kenal mengenal orang-orang beriman daripada zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kita berjumpa umat-umat terdahulu masuk syurga, kita akan berkenal-kenalan. So dia ada pasar dia. Syurga ni sangat-sangat indah. Antara yang disebutkan dalam hadis sahih, satu pohon yang sangat besar daripada syurga, yang mana kalau satu orang yang menunggang kuda dengan sangat laju di bawah pohon itu, kalau dia menunggang tidak berhenti sehingga 500 tahun baru melepasi satu pohon syurga. Nak katakan begitu besarnya syurga ni, baru satu pohon syurga. Syurga tu banyak pohon, banyak pokok-pokok. Jadi boleh menikmati apa saja. Di situ dah tak ada dosa, tak ada apa lagi. Apa yang kita diharamkan di dunia, kita boleh menikmatinya di sana. Tidak ada lagi taklif, solat, apa semua tak ada. Melainkan satu amalan ahli syurga ni, ketika mana dia di dunia dia melakukannya, di akhirat di dalam syurga dia tetap melakukannya, iaitu zikrullah. Ahli syurga ni satu-satu amalan yang dia buat, yang mana di dunia dulu adalah yang kekal adalah zikrullah. Sentiasa zikir, sentiasa taslim, besarkan Allah. Sebab apa? Kerana kehebatan nikmat-nikmat syurga. Kita akan kata alhamdulillah, kita akan kata Allahu akbar, sangat-sangat hebat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kita kena ada rasa gairah bila sebut tentang syurga. Bila kita baca ayat Quran sebut tentang syurga, jannat tajri fi tahtiha al-anhar, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terasa indah. Allah gambarkan bagaimana situasi syurga, keadaan syurga. Kalau Allah sebut nanti kamu akan masuk syurga, orang tak faham syurga macam mana. Gambar Allah gambarkan di istana syurga, sungainya dibuat dari susu campur arak, lereng-lereng bukitnya daripada kasturi yang baunya sangat harum. Kemudian mempunyai bidadari yang sangat cantik.
Ya, kita boleh pilih mana saja bidadari yang kita suka, dan kita boleh makan apa saja kita suka. Ahli syurga itu tidak buang air besar. Semua yang apa yang dia makan akan keluar melalui peluhnya wangian kasturi. Disebut adalah hadis. Itu nikmat ahli syurga, dan semuanya dalam keadaan muda, syabab, umur 33 tahun. Semua lah, orang tua ke, umat dahulu ke, umat ingin masuk syurga, semuanya muda, tinggi lampai 27 meter lebih, 27.5 meter, 60 hasta ahli syurga tinggal. Dia punya ketinggian dia. Itulah antara sifat-sifat orang-orang yang menghuni syurga Allah SWT. Dia boleh makan apa saja. Cuma Allah Ta'ala bila tempatkan Nabi Adam dan Hawa dalam syurga, dia beri syarat. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Kau boleh nikmati apa saja nikmat syurga, tapi pokok ni kau jangan dekat. Pokok ni jangan dekat. Pokok apa tu? Kita ada dengar tak nama pokok tu apa? Pernah dengar nama pokok? Pokok apa? Bisa dengar? Ada orang kata pokok khuldi. Mana datang pokok khuldi pula tahu tak? Yang kata khuldi tu iblis. Kita jangan cakap. Iblis yang kata kalau makannya nanti kau tak mati, kau kekal. Iblis yang cakap tu. Yang kita ikut iblis nama dia apa? Quran tak pernah cakap nama pokok. Allah hanya kata aku larang. Larang ada hikmah. Kadang-kadang kita tahu hikmah, kadang-kadang kita tak tahu hikmah. Kalau kita tak tahu, kita ta'abbud, buat saja. Cegah diri kita daripada melakukan perkara yang dicegah oleh Allah. Kadang-kadang kita tak tahu. Ada tak dalam syariat kita ni yang kita tak tahu hikmah pengharaman sesuatu? Semua kita tahu tak? Kalau warak disebutkan dalam Quran, يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Mereka bertanya kamu tentang arak, katakan arak itu ada keburukan yang besar dan manfaat juga, tapi keburukan dia lebih besar, mudarat dia lebih besar daripada manfaat dia. Sebab arak pun ada manfaat, kalau sejuk boleh memanaskan badan, tapi keburukan dia lebih besar kata Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada ayat yang turun mengharamkan secara total, ya. Tapi ada juga dalam syariat Islam ni yang disebutkan pengharaman tapi tak sebut sebab. Seperti mana daging khinzir ni, harimat alaikumul maitatu waddama wa lahmal khinzir, diharamkan kepada kamu bangkai, darah dan daging khinzir. Cuba tengok dalam Quran ada tak sebab? Allah tak sebut sebab. Tengok dalam hadis ada tak? Nabi mana-mana sebut. Jadi bila kita tanya, orang tanya kita, orang non-Muslim tanya kita, apa sebab orang Islam tak makan khinzir? Apa kita jawab? Kita jangan pandai-pandai guna logik akal kita. Khinzir tu dia makan benda kotor. Lepas tu Islam tak suka benda kotor. Sekali orang non-Muslim dia kata, khinzir saya ni makan bersih. Saya bagi makan sayur, berkit makan sayur. Makan benda-benda bahasa, kan? Dia boleh jadi halal. Dia jerat dia. Kenapa kita bagi jawapan yang pandai-pandai? Kan? Kita terus cakap tak tahu terang sebab Tuhan kami haramkan. Kami ni, konsep kami ni sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bila Rasul kami kata itu, sampaikan, diharamkan, kami taat kepada Tuhan kami. Dia yang menjadikan kami
Dia tak sebut pun kenapa hikmah dia, tapi dia nak uji kami. Adakah kita nak pandai-pandai dengan dia? Jadi kami tak makan sebab Tuhan kami haram. Senang cerita, tak payah nak kita nak bergalas macam-macam. Bila orang sebut nanti kan kita kau jadi halal ke? Kan? Ni orang liberal, orang zahiri pun banyak juga kan. Dia kata Quran kata haram daging khinzir kan. Jadi kulit boleh lah, tulang boleh lah, kita buat tulang macam Quran kata daging. Ini orang tak faham bahasa Arab. Orang Arab semua faham, orang kafir musyrikin semua faham. Bila dia sebut benda yang asas kepada kandungan dalam satu badan atau fizikal khinzir itu, maka mereka memahami kesemuanya haram. Sebab itu kita kena faham Al-Quran. Bagaimana orang Arab faham Quran. Bukan orang Arab ni semua betul kan, tapi kefahaman mustalahat, istilah-istilah orang Arab kita perlu ambil tahu. Kita tak boleh faham macam mana orang Melayu faham. Banyak kadang-kadang ajaran orang Melayu ni kita ikut tak meraihkan kefahaman orang Arab. Macam ayat poligami ni, fanqihu ma qabalakum matna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahlah kamu 2, 3 ataupun 4. Dalam ayat Quran itu secara kita harfi, kita nak terjemah, nikahlah kamu 2 dan 3 dan 4. Sebab dia guna waw kan, waw dan. Jadi ada orang Melayu faham, oh boleh tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berapa tu? 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Boleh kahwin 9. Dia pandai. Lepas tu Nabi kahwin lebih. Nabi tu lain. Nabi tu khususiat pada dia. Dia boleh kahwin lebih 9 seorang. Kita tak boleh kahwin. Sebab itu khusus untuk Nabi ya. Kan? Dia khusus untuk Nabi ya. Kita lain. Kita boleh kahwin 4 je. Tapi belum kahwin ni jangan pandai-pandai. Jadi usaha dulu, cari dulu kan. Kefahaman ada segelintir orang Melayu tak faham bahasa Arab. Wow dalam bahasa Arab bukan sahaja membawa maksud dan, tapi dia juga membawa maksud atau. Kata Ibn Abbas, wow kat sini atau maksud 2 atau 3 atau 4. Kita orang Melayu semua terjemah dan diingatkan bahasa tu macam bahasa kita kan. Sebab kita tak raikan bahasa Arab. Sebab itu seorang mufti dia nak keluarkan satu fatwa, dia kena faham ayat-ayat hukum ni dengan istilah orang Arab faham. Sebab ada banyak ayat Quran yang mana kita faham lain, orang Arab faham lain. Contoh saya cakap kalau orang Arab dia ziharkan isteri dia, contohnya dia kata apa, zihar ni maksudnya menyamakan isteri dengan orang yang apa tu mahram dengan dia. Contoh dia samakan isteri dengan ibu dia. Kau belakang kau ni macam belakang ibu, rambut kau ni macam rambut ibu. Orang Arab kalau dia cakap macam tu, maksudnya dia marah, dia nak ceraikan isteri dia. Kalau orang Arab dia sama kan, dia bermaksud untuk ceraikan isteri dia. Tapi orang Melayu kadang tak jadi itu. Dia bukannya orang Melayu itu. Kita cantik lah, dia punya hidung yang sama macam nenek dia kan. Jadi orang Melayu ni dia tak kena kan. So zihar dia tu tak jadi. Melainkan kalau dia ada niat lah. Orang Arab kalau dia nak ceraikan dengan bahasa yang lembut, dia akan cakap macam tu. Maksudnya dia marah. So kita kena tengok uruf, dia suka uruf tu. Jadi Al-Quran pun begitu
Wala taqraba hadhihi syajarah. Pohon ni jangan dekat. Allah tak kata jangan makan. Allah kata jangan dekat. Dia sebagai saddu zari'ah. Saddu zari'ah, Allah bagi satu arahan yang lebih ihtiyat dan berhati-hati supaya benda yang lebih teruk dia tak buat. Kalau yang sama bila dalam hal zina, Allah Ta'ala sebut wala taqrabuz zina. Allah tak kata jangan berzina, Allah kata jangan dekati zina. Supaya kita faham bibit-bibit nak pergi zina tu pun ia adalah haram. Bayu telefon ke, bayu kat WhatsApp ke, video call ke, ataupun benda tak ada keperluan, berkhalwat. Tak berzina pun, dua-dua tak gelap, borak saja. Sudah-sudah kita ni ada kadang-kadang punya tu. Saya pengalaman pernah jadi fiqh 6-7 tahun di Pulau Sudiaman Lestari. Kadang-kadang dia kata tengah study, awal study dalam gelap-gelap lelaki perempuan. Betul. Awal study apa gelap-gelap ni tak nampak. Kita bincang tentang ni, pokoknya kita tanya, yang lelaki tu bukan sesuatu yutan. Pak boleh datang dari luar. Jadi ini musibah. Banyak yang terjadi tertangkap macam tu. Bahkan ada yang lebih teruk di cafeteria, dekat library. Berdoa study group tak masalah tadi. Tapi tak payahlah dua tempat sunyi, dalam kereta, pokok, macam-macam tempat, semua kos saya tahu. Kita tahu sudah. Jadi kadang-kadang buat kata orang Melaka kurang ajar ada. Kadang-kadang dia nak lawan kita kan. Dia nak lawan. Kata cik ni siapa kan. Jadi seolah-olah amar ma'ruf nahi munkar ni nak kena tengok orang tu memang kena ni. Kan orang biasa pun boleh. Kalau seorang pelajar tegur kamu tak boleh terima ke? Kamu nak kena ada orang besar ke? Kalau benda ni tak elok, memang tak elok. Kita tak kata awak berzina, tapi jalan yang awak buat ni boleh dekati zina. Jadi sama-sama lah kita jangan keharap pada pengatua saja, fellow saja. Awak semua menjadi ejen penolong agama Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang buat baik ni ramai orang boleh buat. Tapi nahi munkar ramai orang takut. Betul tak? Sebab takut kawan berasa hati. Kawan tak sembahyang kita tegur, takut dia lari. Ini semua kerja para Nabi Rasul. Nabi itu bukan saja basyirah, tapi dia nazirah. Dia bukan saja memberi berita gembira, tapi dia juga beri peringatan kalau ada orang buat kemungkaran. Dan kita hanya nak mengejar redha Allah. Bila kita buat satu kita kejar redha Allah, tegur akan kasih sayang, Allah akan tinggikan derajat kita. Kenapa kita nak dapat redha manusia? Kalau orang pulau lah buat kerja kerana Allah. Dia orang tak suka kita jangan balas tak suka dia. Kita tetap berbuat dengan kasih sayang. Kalau sahabat-sahabat kita bukan kata tak pergi masjid, sembahyang pun tak bersama, kena tegur. Nahi munkar pun ada, kena tegur. Tapi tegur secara hikmah. Jangan tegur ni menunjukkan kita kesombongan, takabur, janganlah. Tapi secara hikmah yang mana bila benda tu berlaku kat kita pun nak orang tu tegur kita dengan kasih sayang. Orang tu kita akan tahulah orang tegur kita ni dengan kasih sayang ataupun tidak. Menjadi kalau orang tegur kita dengan kasih sayang, kita akan jadi rapat dengan dia. Tapi kalau tegur dengan sombong, takabur, semua orang akan selesa dengan kita. Jadi sebarkan kebaikan. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu dekat, kamu jadi orang zalim.
Kerana asal orang yang enggan adalah orang yang mendekati kekufuran. Sebab itu dalam konteks iblis tadi Allah sebut aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah suruh dia sujud kepada Adam, dia enggan sujud. Aba jangan baca abi bapa aku. Aba ni enggan. Wastakbar, takabur. Allah terus tu wa kana minal kafirin. So penyakit kekufuran ni dia punya punca adalah keengganan dan bangga diri, bongkar, takabur. Penyakit kekufuran. So jaga-jaga daripada penyakit kibir. Kerana kalau kita ada penyakit kibir, takabur, suka belagak, bangga diri, suka menyucikan diri dia sendiri dan memandang remeh dan menghina pada orang lain, dan enggan menerima nasihat, kita akan dekat dengan kekufuran. Bukan kita nak kafir, tapi kalau kita tengok dalam ayat Quran banyak yang begitu. Orang yang enggan Allah kata kafirin. Jadi aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang ni pun Allah Ta'ala sebut wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu dekat, kamu akan jadi orang zalim. Zalim dalam Quran banyak dikaitkan tentang syirik, kufur. Sebab itu dalam nasihat Luqman, Nisa Luqman tadi, wasiat Luqman kepada anak dia apa? La tusyriku billah inna syirka la zulmun azim. Janganlah kamu melakukan syirik, kerana syirik satu kezaliman yang besar. Kataan zalim dalam Quran sentiasa dikaitkan dengan syirik. Sebab itu kita kena berhati-hati dalam perkara-perkara ni. Ya, walaupun itu bukanlah satu semua keengganan kufur, tapi kalau keengganan kita dalam syariat Islam atas dasar kita Allah kata halal, kita kata haram, kita boleh jadi kafir. Tapi kalau Allah suruh sembahyang, dia bukan dia tak tahu kewajipan sembahyang, tapi malas. Setengah mazhab kata kufur dah. Setengah mazhab kata kufur. Siapa yang mentaraka salat, siapa yang meninggalkan sembahyang, faqad kafar. Tapi mazhab Imam Syafi'i tak mata dia ambil kepada pandangan Ibn Abbas yang katakan kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kufur. Kufur bukan kufur yang problem Islam ni, tapi kufur nikmat lah, kufur yang enggan menjadi orang fasik. Tapi kena hati-hati juga tu. Kebanyakan ulama mengatakan boleh tergelincir Islam. Bila kita tengok dekat apa tu, golongan ganas ISIS, dia buat apa tu, hukum sembelih orang, buat maksiat, minum arak apa kan. Dia baca khutbah apa? Baca khutbah sebelum dia sembelih. Dia kata kana yashrabul khamar tarikus salat. Dia ni minum khamar, minum arak dan tinggal sembahyang. Hukum dia kufur, lalu dia sembelih. Allah Akbar. ISIS bukanlah kita ni nak kata, tapi nak kata tantangan tu memang ada. Tantangan tu bukan ada. Jika ISIS dia pukul, tapi ISIS tu terlalu kejam lah. Tak ada. Kalau ISIS kuasai Malaysia ni kan, ramai orang tak sembahyang, banyak yang sembelih. So, dia baca khutbah lalu semua sembelih tu. Kan tarikus salat, tinggal sembahyang. Masya-Allah. Jadi ada. Sebab itu orang yang enggan ni Allah kaitkan dengan zalim. Fatakuna minaz zalimin, kamu akan jadi orang zalim nanti. Walau dia nabi, walaupun kamu nabi, kamu tak patuh, kamu akan jadi orang zalim. Sebab tu Nabi Adam, kita tahu kan Nabi Adam dia terpengaruh dengan iblis, dia makannya dengan Hawa kan. Ketika mana dia dicampakkan di dunia, Allah ajarkan dia kalimah taubat. Allah tak ampunkan Nabi Adam,
Tapi Allah ajar kamu nak taubat, kamu kena baca doa ni. Apa doa dia? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ajarkan kalimah taubat. Maksudnya kalau kita nak taubat, kena ikut cara yang Allah suka. Tak boleh pandai-pandai kita. Cara yang Nabi tunjuk. Sebab itu Allah pimpin Nabi Adam, kamu nak taubat, ini kalimah dia. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalaulah bukan kerana keampunan-Mu ya Allah dan kasih sayang-Mu ya Allah, wa tarhamna, rahmat-Mu ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami jadi orang rugi ya Allah. Sebab itu kalimah-kalimah taubat para nabi, kalau kita baca dalam Quran, banyak sebut aku zalim dia, supaya untuk membuang al-kibr, takabur, sombong. Syarat nak taubat, kena mengaku apa kau punya salah. So kalau kita nak minta maaf dengan kawan kita, maaf lah, tak boleh macam tu ya. Aku salah, aku minta maaf, aku dah buat silap. Kena cakap macam tu. Oh, kawan kita rasa Allah. Ni tak maaf lah. Kalau lepas puasa aku tak salah, minta maaf. Jadi orang kita betul juga orang macam ni kan? Apa kita minta maaf ya tu kan? Jadi dengan Tuhan Allah ajar. Sebab itu Nabi Yunus AS kan, apa dia buat? Dia dakwah punya lama dakwah ni, kaum dia tak mau ikut, kaum dah halau dia lagi, ancam macam-macam. Dia kata kaum aku ni mata bersyukur, lala dia pun merajuk manusia lah. Nabi ni manusia juga, ada perasaan merajuk, ada perasaan apa. Jangan kita ingat Nabi ni memang kata dia ada perasaan basyar, keinsanan tu. Seperti Nabi Nuh ni, dia ada perasaan geram. 950 tahun dakwah, 80 orang dia ikut. Dia tak sabar, ya Allah, kau jangan tinggal satu orang pun di kalangan orang kafir akan ke bumi. Turun hujan. Tepat. Bino, kesabaran ada batasnya. Nabi SAW sampai ke tahap kesabaran, dia tak doakan penduduk Taif yang paling batu pada dia. Sebab itu Nabi SAW ni dipanggil Sayyidul Anbiya, ketua para Nabi dan Rasul. Dia kata setiap para Nabi telah menggunakan doa. Ikuti Nabi, doa mustajab. Setiap Nabi ini doa mustajab. Semua telah menggunakan pada masa hidup. Tapi aku menyorokkan, menyembunyikan doa yang Allah beri pada untuk beri syafaat ke umat Nabi. Kasih sayang Nabi fikir umat dia, dipikir kesusahan di hari akhirat. Jadi yang kata tadi Nabi Yunus AS, apa dia kata dia? Jadi dia duduk dalam duduk kat laut dalam, duduk dalam perut ikan tadi, berapa banyak kegelapan dalam. Kena telan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila Tuhan akan kau, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, aku ni orang zalim. Untuk buang kibir, buang bongkak ni. Setengah bila kita ni, bila buat satu tindakan, kita rasa memang patut aku buat macam ni, kena ajar orang ni. Orang macam ni kita tak boleh bagi muka, kena ajar. Kata orang Melaka kan, saya orang Melaka je kat ajar orang. Dia adik semua orang mana? Orang Melaka. Harap faham, orang Melaka senang dia. Bahasa senang, belajar masa Rahman tu. Dia orang Melaka. Dia kata setengah daripada kita ni buat satu tindakan, kenapa kau buat macam tu? Memang budak ni patut kena ajar macam ni. Kita rasa tindakan kita betul. Ada orang kata sebenarnya tak betul ni. Kau tak rasa,
kau tak rasa tak kena kat kau. Kita sombong kita bongkar seolah-olah pandangan orang lain itu tak betul. Jadi syarat taubat adalah buang. Dan kata kita adalah salah. Bila-bila dengan Tuhan, Tuhan aku dah zalim. Wahai Tuhan, aku dah zalim. Tak ada cakap apa pun. Aku telah zalim. Allah boleh terima taubat kita. Astagfirullah. Kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku tak zalim dia. Dengan kita cakap macam tu, apa saja doa kita lepas tu, Allah akan terima. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang sahih, doa mustajabah kalau tak ada satu orang lelaki yang membaca doa zinnun, tak ada satu orang lelaki pun yang membaca doa tuan punya ikan paus ni, iaitu Nabi Yunus, melainkan Allah mustajabkan segala doa. Syarat kita nak, hajat kita nak dicapai, tentunya dia nak apa? Belajar, dapat profit contoh. Banyak mengaku kesalahan diri dengan Tuhan. Nanti hajat kita mudah tercapai. Ya Allah, aku dah leka dalam hidup aku, ya Allah. Banyak masa aku buang, ya Allah. Aku orang zalim, ya Allah. Dengan kita merendah diri begitu, Allah akan tinggikan darjat. Barang siapa yang menunduk diri, Allah akan angkat dia. Dan barang siapa yang mengangkat diri, Allah akan hina dia. Allah akan perintahkan dunia menghinanya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut sini, fatakuna minal zalimin. Kalau kamu langgar, kamu akan termasuk orang zalim. Fa'azallahum asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahum. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari syurga. Allah Subhanahu Wa Taala sebut cerita ni bukan Nabi Adam yang nak, tapi dia telah dihasut oleh syaitan. Syaitan Allah telah gelarnya syaitan. Iblis yang enggan akan dipanggil syaitan. Syaitan dari kalimah bahasa Arab syaitan, yang bermaksud al-bu'd, jauh. Maksudnya jauh dari rahmat Allah. Segala sesuatu yang enggan, makhluk yang enggan dan tidak mematuhi syariat Allah, yang degil dipanggil syaitan. Tak kira lah dia tu iblis ataupun jin. Jadi kita boleh panggil orang yang degil, kita nampak kau ni syaitan lah. Boleh. Sebab apa? Quran kata asy-syayatin minal insi wal jin. Syaitan-syaitan dari kalangan Allah sebut manusia dan jin. Haiwan pun boleh dipanggil syaitan. Rasa Allah pernah pukul dia kata syaitan tu. Sebab degil. Segala yang degil panggil syaitan. Tapi janganlah cakap macam tu kan. Itu kita ada bahasa yang lebih baik. Orang Melaka ni Dajjal. Sebenarnya Dajjal ni pun dia bukannya nama dia, dia gelaran. Nama ni tak ada tahu. Dia ada nama dia. Dajjal ni dia ada nama dia. Dajjal ni dia macam Fir'aun lah. Fir'aun ni dia bukannya ni. Fir'aun ni raja. Dajjal ni maksudnya penipu. Segala orang yang kuat menipu boleh dipanggil Dajjal. Itu ulama-ulama dulu. Bila di berhadapan dengan orang Syiah yang kuat bohong, kuat hadis palsu, dia kata ni Dajjal. Takkan kita kata ulama Imam Malik kuat maki. Bukan kuat maki, boleh dipanggil. Sebab istilah dia adalah orang yang penipu, Dajjal. So kita kena faham istilah Arab tu sendiri. Jadi kita tahu, kadang-kadang kita salah faham. Jadi bila laluan pada azan.
Jadi Allah sebut dekat ini fa'azallahuma asyaitanu anha. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan. Jadi kesalahan tu tidak, memang Nabi Adam melakukan kesalahan, tapi Allah Ta'ala secara yang dalam Al-Quran sebut syaitan yang telah menghasut. Ini menunjukkan musuh kita yang nyata. Baru kena hati-hati, sebab dia ada saham pada syaitan. Dan kesalahan-kesalahan kita ni ada bisikan syaitan, ya? Tapi jangan salahkan syaitan secara batas, sebab kita yang mengikut pun salah juga, kan? Cuma Allah Ta'ala sebut fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma, dan dia telah mengeluarkan kedua-duanya, Adam dan Hawa, daripada syurga. Mimma kana fi, dia telah mengeluarkan mimma kana fi, dikeluarkan dari keadaan semula. Apa yang dimaksudkan dengan daripada keadaan semula? Iaitu dikeluarkan daripada mendapat nikmat-nikmat syurga, iaitu pakaian yang indah, tempat tinggal yang lapang, rezeki yang menyenangkan dan ketenangan. Kata Ibn Kathir rahimahullah, itu yang dimaksudkan. Dia telah dikeluarkan daripada mendapat nikmat-nikmat yang indah dalam syurga. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, dan berkata firman Allah Ta'ala, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Allah kata turunlah kamu. Bagian pandangan mengatakan kenapa sebut turun, kata tak naik ke apa ke, menunjukkan syurga ni ketinggian. Dia mengatakan syurga ni berada di langit, yang sebab langit ni selalu luas. Sampai sekarang sains tak dapat membuktikan langit, 7 langit tu apa je, kan? Sampai sekarang tak. Apa maksud sabahan samawat? Mungkin 100 tahun, 200 tahun akan datang, anak cucu kita dapat kaji, mungkin dapat tahu. Tapi sampai sekarang saya tak dapat kaji keluasan langit ni. Bintang cahayanya sampai kepada kita pun mengambil masa ratusan tahun, jutaan tahun. Kita tahu kelajuan cahaya berapa laju, menunjukkan langit terlalu luas. Syurga juga di langit disebut. Sebagian ulama fasih mengatakan, sebab itu kalimah yang digunakan faqulna bitu ba'dukum li ba'din, iaitu turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Maksudnya, wahai Adam dan Hawa, kamu turun, sebagian daripada kamu menjadi musuh yang lain, iaitu ada di kalangan anak cucu kamu ini akan menentang kebenaran, dan mereka akan berperang antara satu sama lain. Seperti mana kata malaikat itulah,
Mereka yang cenderung menumpahkan darah. Tapi Allah Ta'ala kata, aku tahu hikmah dia. Allah nak tunjukkan bahawasanya setiap kali datang kelompok yang memperjuangkan kebatilan, pasti akan ditenggelamkan, dikalahkan dengan orang-orang yang membawa panji kebenaran. Sebab itu orang dahulu yang disiksa Nabi SAW di peringkat fasa di Mekah, sampai ada sahabat yang kata, mata Rasulullah, bila nak datang pertolongan Tuhan. Ada yang tak sabar kan, orang masuk Islam, bila nak datang, kami ni derita macam ni. Nabi bagi motivasi, kamu tahu tak, kaum terdahulu mereka sabar untuk dapat kemenangan ni. Ada yang disiat kulitnya, ada yang kulitnya disikat dengan gergaji besi, tapi tidak mereka bersabar untuk mendapat kemenangan dari Allah. Dan akhirnya Allah memberi kemenangan kepada mereka. Dan daripada kemenangan itu ada ramai orang-orang yang syahid. Para Nabi pun banyak dibunuh, seperti mana disebut oleh Al-Imam Suyuti. Para Nabi yang paling banyak dibunuh pada zaman di kalangan Bani Israel, kata Imam Suyuti, sebanyak lebih kurang 300 lebih para Nabi telah dibunuh oleh orang Yahudi. Apa yang jahatnya orang Yahudi. Itu Allah tunjukkan dari dulu sampai sekarang, kejahatan itu tak pernah hilang orang Yahudi. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Allah kata, wa mata'un ilahi, dan kesenangan yang aku berikan kat dunia sehingga pada waktu yang ditentukan. Maksudnya Allah Ta'ala nak beritahu, satu hari akan terjadi kiamat kat dunia. Dunia akan hancur. Masa Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam dan Hawa, Allah dah beritahu dah, bagi kamu, anak cucu kamu tempat kat dunia dengan kesenangan aku akan berikan, tapi tempoh dia tertentu saja. Tempoh tu kita rasa lama, tapi sebenarnya sebentar di sisi Allah. Al-fasanatu mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi kamu. Kalau satu orang umur purata umur manusia ni, kata Nabi SAW, umur aku ni 60 ke 70 tahun. Kalau satu orang umur dia panjang sikit lah, 80 tahun ataupun 84 tahun, cuba kita bahagikan 1000 tahun di sisi kita, satu hari di sisi Allah. So 1000 tahun bahagi 24 jam. Maksudnya kalau 1 jam di sisi Allah sama dengan 42 tahun di sisi manusia. Kalau dia umur 84 tahun, dia telah menghabiskan 2 jam di akhirat. Betul-betul macam masuk exam. Betul tak? Kita masuk exam. Exam berapa jam? 3 jam, 2 jam. Ada yang keluar awal lah, setengah jam keluar. Standard 2 jam ni. Di sisi Allah 2 jam ni hidup dunia. Maksud sebab tu Allah kata hidup dunia ni adalah ujian. Kita je rasa lama, tapi sekejap di sisi Allah kita telah mengambil sekejap. Umur kita sekarang ni adik-adik umur 18 ke 19 ke 20 kan? Kita telah habiskan berapa? Tak sampai sejam lagi. Kalau 1 jam 42 tahun. Setengah jam. Setengah jam baru umur kita ni. Macam celik je. Sebab itu kita jangan sia-siakan hidup kita. Sungguh-sungguh. Kerana sementara je umur kita ni, orang yang dah mati 1000 tahun dahulu, hidup dia tak sampai 70 tahun, 80 tahun. Tapi dia dah duduk 900 tahun lebih dalam kubur. Sebentar saja. Kan? Jadi kita jangan sia-siakan umur kita ni. Sebab itu Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi Adam dan Hawa, kesenangan aku akan berikan ke dunia, aku beri ilmu kepada kamu, imarahkanlah ke bumi ini, tapi kena ingat, bumi yang kamu tinggal ini mata'un ilahi, kesenangan yang sementara saja. Nanti dia akan musnah. Tempat kekal surga. Itu adalah kampung-kampung yang asal.
Hari ni semua orang kata nak balik kampung, rindu balik kampung. Kan? Lama tak balik kampung. Adik-adik semua dah balik kampung kan? Dah puas kan? Tak puas dah balik kampung kan? Aku datang ten kan? Jadi kita ingat, kalau kita rindu balik kampung, kita kena lebih rindu balik kampung kita asal lu. Datuk kita Ibu Adam AS. Itu kampung yang nikmat sangat penuh. Satu orang yang derita hidup dekat dunia, yang paling derita disebut dalam hadis, tapi dia di kalangan ahli syurga. Dia sabar, tak redha, tak ada musibah. Allah celup dia, Allah angkat dia, Allah celup dia dalam syurga satu detik. Kemudian Allah keluarkan dia, Allah tanya, wahai fulan, kau pernah rasa derita? Kau pernah rasa sengsara tak dunia? Allah kata, orang ni orang paling sengsara hidup kat dunia, tapi dia masuk ke syurga. Allah keluarkan dia, selepas Allah celup ke dalam satu detik dalam syurga, Allah kata, engkau hidup kat dunia tu ada derita tak? Dia hilang ingatan. Tak ada. Dia kata tak ada ya Allah. Semua nikmat. Dia dah hilang ingatan. Kalau orang gila dia hilang ingatan kan. Maksudnya nikmat syurga tu satu detik tu hilang apa derita kat dunia. Hebat tak saudara? Begitu juga sebaliknya, orang yang paling nikmat hidup kat dunia, Allah bagi dia macam-macam nikmat. Lagi dia buat dosa, Allah bagi nikmat. Dia istidraj. Jangan kita rasa kita banyak nikmat ni, kita rasa itu semuanya tanda Allah sayang kita kita kena banyak muhasabah kita. Boleh jadi istidraj. Allah Ta'ala nak bagi jauh. Oh, dia ni tak semayang tapi lagi pandai Aku ni jadi semayang pun, semayang pun susah nak buat. Main jemaah, dia tak main jemaah pun. Jaga-jaga kadang-kadang istidraj sudah datang. Orang ni tak semayang pun Allah beri dia kesenangan. Itu kita jangan cemburu dalam hal-hal ni. Orang yang paling nikmat hidup kat dunia, kemudian Allah angkat dia, tapi dia di kalangan ahli neraka. Allah celup dia dalam neraka satu detik. Allah keluarkan dia, Allah tanya, wahai fulan, kau pernah rasa nikmat hidup kat dunia? Ni Allah kata orang paling nikmat hidup dunia ni. Kau pernah rasa nikmat hidup kat dunia? Dia kata, wahai Tuhan, tak pernah. Sehingga aku tak pernah nikmat hidup kat dunia. Satu detik dalam neraka hilang ingatan segala kesenangan dan kemewahan kat dunia. Begitu dahsyatnya azab neraka. Sebab itu al-aishu aishul akhir. Kehidupan sebenar adalah akhirat. Ini sekejap jencelik. Saya dulu ingat macam mana ini dulu dengan kuliah. Saya belajar di Maghribi dulu, pergi kat masjid dengar Sahih Bukhari, dengar teringat. Sekejap ni masa berlalu. Lepas tu balik dah kerja, dah beranak, dah ada anak apa semua, sekejap. Bahkan yang mangsa tu begitu pantas. Dia pun sama kan. Dah berapa lapis pelajar yang telah duduk di sini dan bergraduasi, silih berganti. Ada yang dah beranak pinak, sudah sekejap semasa berlalu. Dia orang yang paling bahagia adalah orang yang dia menghargai masa yang dia ada dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Doa yang Allah ajarkan kepada Adam, kalau nak taubat, aku ajarkan kamu kalimah taubat. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله